Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Lin yang bersama kita pada malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam ini sepatutnya kita menyiarkan rancangan Fiqh Sirah ya Lin bersama dengan Tuan Habib Ali, tetapi memandangkan beliau sekarang ini berada di luar negara, difahamkan di United Kingdom, maka saya telah diminta oleh penerbit untuk membuat satu slot khas sempena peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, yang juga merupakan sebahagian daripada sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya percaya kita sering mendengar peristiwa ini ataupun pengajaran yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Dan untuk itu saya dalam sekitar setengah jam ini akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sedikit sebanyak beberapa perkara ataupun pengajaran yang mungkin boleh kita imbau kembali. Orang kata dah tiap-tiap tahun Lin ya, kita bicara berhubungan dengan Isra' dan Mi'raj ni. Dan kalau boleh kita sentiasa refreshkan benda ni ya, supaya kita akan sentiasa dekat dengan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan untuk itu dalam perkara ini saya ingin mengimbau kembali Bismillahirrahmanirrahim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Isra', A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan berkati kawasan sekelilingnya itu. Dan inilah sebagai menunjukkan bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Pertamanya yang ingin saya kongsikan pada malam ini ialah berhubung dengan bagaimana persiapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya ini untuk digerakkan ataupun untuk diangkat menghadapnya di Sidratul Muntaha, seperti mana yang diceritakan dalam satu hadis dalam ayat Quran surah An-Najm. Kalau kita perhatikan bagaimana Allah SWT telah mengutuskan para malaikat Jibril untuk pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW, lalu malaikat ini telah membelah dada Rasulullah SAW dan dikeluarkan daripada dada Rasulullah SAW itu hati dan dibersihkan. Hati Rasulullah SAW itu dibersihkan dan diletakkan dalam satu bekas, dan bekas itu mengandungi air zam-zam, mengandungi air zam-zam, dan dibasuh hati itu dengan air zam-zam. Bayangkan ya, ini adalah suatu peristiwa yang berlaku 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun. Ini kalau hari ini mungkin kita lihat satu perkara yang biasa dalam teknologi yang kita kata open heart surgery, pembedahan hati ya. Ini adalah satu perkara yang biasa. Tapi perkara ini yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, pada ketika itu tidak ada apa yang dikatakan bius. Macam yang kita ada sekarang. Macam kita ada sekarang, anestetik tak ada. Pada masa itu tidak ada. Tetapi Allah SWT ingin menunjukkan kepada kita bagaimana Allah SWT itu berkuasa untuk membelah dada dan mengeluarkan hati hamba-Nya, kekasihnya, dicuci dan dibuang kekotoran. Mengikut hadis, yang dibuang itu adalah bahagian kotor. Ada yang mengatakan tempat syaitan dan sebagainya, wallahu alam. Kita tidak perlu pergi detail kat situ. Apa yang ingin kita tonjolkan di sini ialah peristiwa berlakunya pembedahan
dada Rasulullah SAW, yang mana disebut daripada tengkorok ini hingga ke bahagian perut, bahagian bawah perut, lalu dibuang ataupun dikeluarkan hati, diletak dalam bekas yang mengandungi air zam-zam, dibasuh dan sebagainya, lalu dimasukkan kembali. Ini satu perkara yang saya rasa bagi para saintis dan para doktor kalau mendengar cerita ini, melihat bahawa ini adalah satu perkara yang luar biasa. Satu perkara yang luar biasa yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Tetapi apa yang berlaku ini adalah untuk Allah zahirkan kepada kita kekuasaan. Dan hari ini saya difahamkan juga oleh para doktor, kalau mungkin doktor yang mendengar bicara kita, bahawasanya teknik yang sama digunakan, di mana hati ataupun pembedahan akan dikeluarkan dan diletakkan dalam ais. Jadi kita lihat di situ ada seakan-akan persamaan antara apa yang dilakukan oleh baginda Jibril terhadap Rasulullah SAW dengan apa yang dilakukan oleh perubatan moden pada hari ini. Ini satu kajian yang menarik kalau sesiapa yang boleh mendalami. Dan ini sebenarnya Lin dan para pendengar yang saya hormati sekalian, ini adalah pembedahan yang kedua yang berlaku terhadap baginda SAW. Sebenarnya sebelum ini sudah pun pernah berlaku ketika baginda SAW masih lagi kanak-kanak dan berada di perkampungan ibu susunya, iaitu Halimatus Sa'diyah. Baginda juga pernah dibelah. Ini diriwayatkan sendiri oleh Anas bin Malik ketika baginda dan anak-anak adik-beradik susuan yang lain dan rakan-rakan sedang bermain-main, tiba-tiba datang orang ataupun Jibril sebenarnya datang dan mengambil Rasulullah SAW lalu membedah, dan anak-anak lain semua ketakutan, semua lari. Sebab mereka melihat sendiri bagaimana pembedahan itu dilakukan terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingatkan Rasulullah dibunuh. Tetapi selepas daripada itu Rasulullah SAW kembali pulih, dan mengikut riwayatnya terdapat bekas parut pun ketika Rasulullah SAW dibelah ketika masih kanak-kanak. Jadi di sini kita dapat melihat bagaimana pentingnya penyucian hati itu. Rasulullah SAW dibelah pada ketika usia yang masih kanak-kanak sekali, dan pada ketika sebelum baginda SAW Isra' dan Mi'raj 2 kali. Jadi apa yang kita boleh ambil pengajaran yang di sini Lin dan para pendengar saya hormati, saya ingin kongsikan bahawasanya untuk kita menghadap Allah SWT, untuk kita menghampiri Allah SWT, tidak dapat tidak, kita hendaklah membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita. Rasulullah SAW dibersihkan oleh para malaikat dengan cara yang orang kata dengan cara yang pantas, cepat. Dia dibuat dengan begitu, dan alhamdulillah Rasulullah SAW sendiri maksum. Tetapi bagi kita yang bukan maksum, yang bagi kita yang banyak dosa ini, untuk kita mendekati diri kita dengan Allah SWT, tidak dapat tidak kita nak sentiasa membersihkan hati kita. Kita tidak ada malaikat Jibril yang datang nak belah hati, nak buang kekotoran kita, dosa kita, tidak ada. Tapi kita ada adalah istighfar kita, zikir kita, doa kita, amal-amal soleh kita. Yang ini yang akan membersihkan hati kita, dan dengan kerana itu insya-Allah Allah akan memandang kita dan kita boleh menghadap Allah SWT. Yang kedua yang saya ingin kongsikan ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini ialah bagaimana Rasulullah SAW dijemput oleh Jibril bersama dengan kenderaan Buraq. Buraq ini mengikut riwayatnya antara kuda dan keledai begitulah besar saiznya ni, dan putih warnanya. Dan apa yang menariknya di sini ialah baginda diterbangkan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dalam masa yang cukup pantas. Kadang-kadang kita rasa benar ke peristiwa ini berlaku dalam masa yang begitu pantas? Kita sebenarnya tidak sedar sebenarnya apa yang dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini ialah Allah SWT ingin menunjukkan kepada kita bagaimana Allah itu amat berkuasa sekali. Kalau kita lihat Buraq dan Jibril yang dibuat daripada cahaya ini, bagaimana Allah SWT menggerakkan mereka. Kalau kita lihat bahawasanya cahaya, kelajuan cahaya itu untuk
bergerak daripada satu tempat ke satu tempat itu bukan satu perkara yang sukar. Kalau kita tahu bahawasanya cahaya bergerak dengan kelajuan 300,000 km per saat, ya. Satu saat 300,000 km, dan jarak antara keliling bumi ini lebih kurang dalam 25,000 batu sahaja, ataupun 186 km sahaja. Dan kalau dilihat kiraan yang diberikan untuk bergerak daripada satu hujung bumi ke hujung bumi yang lain dengan kelajuan cahaya tidak sampai 1 saat pun. Bayangkan. Cuma kita, di pihak kita, Lin dan para pendengar yang saya hormati, kita mungkin rasa benda ni suatu benda yang sukar, satu benda yang cuba untuk kita amat sukar untuk kita khayalkan, kerana kita berada dalam dunia yang 3 dimensi begini. Kita berada dalam dunia yang kehidupan kita yang bukan yang laju cahaya, kelajuan kita kelajuan yang biasa. Dimensi kita juga 3 dimensi. Kita tidak melihat kepada dimensi kehidupan yang 4 dimensi, 5 dimensi. Sekarang ni baru ada TV yang 3 dimensi. Sebelum ini 2 dimensi saja. Sekarang kita bergerak ke TV 3D. Tapi kita tidak boleh bayang bagaimana kehidupan di 4 dimensi ataupun 5 dimensi. Wallahualam, kita tidak tahu bagaimana keadaan begitu, ya. Tapi inilah dia. Apabila kita melihat dari segi sains Isra' dan Mi'raj ini, kita dapat melihat bahawasanya ianya bukanlah sesuatu perkara yang mustahil untuk berlaku dari segi sainsnya. Apabila kita melihat Jibril dan Buraq itu sendiri, dan kelajuan cahaya yang kita fahami itu sendiri. Jadi itu adalah benda yang enteng bagi Allah SWT untuk dia melakukannya. Inilah yang dikatakan kita perlu berfikir di luar kotak 3 dimensi yang kita alami hari ini. Kita adalah berfikir dalam konteks yang dalam konteks melihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya. Baiklah, itulah dia sikit perkongsian bersama dengan Tuan Haji Nik Roskiman, iaitu pengarah radio IKIM FM. Dan pastikan anda terus bersama IKIM FM dan kita akan kembali selepas ini. Saya Samsul dari Subang Jaya. Jangan lupa, mesti dengar IKIM FM, tak dengar rugi. IKIM FM, pilihan utama anda. Ketahui keistimewaan teknik belajar dan mengajar Al-Quran paling inovatif, Teknik Al-Baghdadi, dalam segmen tajaan bersama Al-Baghdadi Method Sendirian Berhad, pada hari Isnin minggu pertama dari jam 6.15 petang dan Selasa minggu kedua dari jam 2.30 petang. Ini anda lebih mudah belajar dan mengajar Al-Quran. Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, kesempurnaan Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan yang bermaksud, setiap kali hendak tidur pada malam hari, Rasulullah SAW selalu berdoa dengan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian baginda meniup kedua tapak tangan, lalu mengusap ke bahagian tubuh yang terjangkau, dimulai dari kepala, wajah dan bahagian depan tubuh. Baginda melakukannya sebanyak 3 kali. IKIM FM, pilihan utama anda. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengarkan IKIM 9.30 minit malam, dan kita masih lagi bersama dalam rancangan Fiqh Sirah. Dan malam ni saya ada tetamu istimewa, iaitu pengarah radio IKIM Tuan Haji Nik Roskiman, untuk sudi berkongsi sesuatu dengan kita tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Ya. Terima kasih, Lin, ya. Dan kalau kita lihat kembali bagaimana peristiwa Isra' dan Mi'raj ini merupakan suatu peristiwa untuk menguji keimanan manusia. Kalau kita lihat keimanan mereka pada zaman Rasulullah SAW itu, ada setengah di kalangan mereka yang murtad apabila diceritakan berhubung dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Kerana bagi mereka, akal rasional mereka tidak mampu untuk menanggapi bagaimana seorang manusia boleh bergerak ataupun boleh mengembara daripada daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dan terus ke langit yang ke-7, Sidratul Muntaha, dalam 1/3 malam.
Ini satu perkara yang mustahil. Inilah yang dikatakan Islam mengajar manusia supaya meletakkan akal itu di bawah Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW. Dalam banyak keadaan kita dididik supaya menggunakan akal. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu dan dalam banyak keadaan akal itu tidak boleh mengatasi Al-Quran dan Hadis. Of course kita kata dalam hidup kita ni ini tak masuk akal, ini tak boleh. Selama mana tidak ada kenyataan Al-Quran dan Al-Hadis, maka selama itu kita boleh menggunakan akal. Tetapi apabila didatangkan kepada kita Al-Quran dan Al-Hadis, maka pada ketika itu walaupun perkara itu tidak masuk akal, maka pada ketika itu kita kena beriman dan kita kena percaya dan kita kena tolak akal kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila diasak oleh kaum musyrikin, mereka pergi jumpa Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau dah dengar ke saudaramu, sahabat baikmu, rakan karibmu mendakwa dia pergi ke Baitul Maqdis semalam. Semalam pergi, dah hari ni dah balik. Lepas tu kata dia pergi ke langit dunia lagi. Maka Abu Bakar mengata, in qala lahu faqad sadaqtu. Jika begitu yang dikatakan oleh Muhammad, maka aku percaya. Sebab apa? Sebab Abu Bakar mempunyai pemikiran yang betul, pemikiran yang tepat tentang sumber ilmu itu sendiri. Maknanya kita sekarang ini bila kita bercakap tentang sumber ilmu ataupun epistemologi, ini falsafah sedikit lah. Kita hendaklah melihat bahawasanya sumber ilmu dalam Islam itu ialah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Maka itu adalah sumber yang utama dalam Islam. Maka apa sahaja yang dinyatakan dalam Al-Quran ataupun hadis sahih Rasulullah SAW, maka dia merupakan benar, hak, yang tidak boleh kita nafikan walaupun akal kita tidak mampu menanggapinya. Kita hari ini pun, Lin ya, kita tak boleh nak faham di mana syurga, di mana neraka, di mana ruh. Semua kita tidak boleh faham. Tetapi itu disebut dalam Al-Quran. Azab kubur kita tak nampak. Boleh bukti secara sains? Tak ada bukti. Kita tanam orang mati, esok 10 tahun lagi gali tengok tulang. Mana kita nak tengok azab kubur? Kita tak nampak. Mana kita nak tengok titian sirat? Mana kita nak tengok padang mahsyar? Semua itu tidak mampu ditanggapi oleh akal kita. Kerana akal ini adalah makhluk seperti mana mata kita, seperti mana telinga kita, seperti mana semua makhluk, semua panca indera kita yang lain yang mempunyai had dia. Mata Lin boleh tengok jauh mana, ada had dia kan. Telinga kita boleh dengar sejauh mana. Ada benda yang terlalu semut, semua kita tak dengar kan. Bunyi semut bercakap pun kita tak dengar. Ada benda kita boleh dengar, ada decibel yang boleh kita dengar, ada pandangan yang kita boleh nampak. Begitu juga dengan akal. Akal pun dia ada limitation dia ada had dia juga. Dan kerana itu kita hendaklah pandai meletakkan akal ini di bawah Al-Quran dan di bawah Al-Hadis Rasulullah SAW. Sebab itulah kita lihat dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah disebut khabar sadiq. Khabar sadiq ini merupakan salah satu sumber ilmu. Hari ini masyarakat kita mungkin ada segelintir di kalangan golongan rasionalis dan empirisis, orang yang nak tengok kepada bukti, empirical evidence dan sebagainya. Mereka ingin melihat bukti dulu, scientific proof. Kalau ada bukti sains baru mereka mempercayai sesuatu. Ada yang berpegang sebagai contoh seeing is believing, tengok dulu baru boleh percaya. Sebenarnya itu adalah satu perkara yang kita terpengaruh dengan aliran pasca modernisme. Sebenarnya tidak semua benda yang kita perlu lihat baru kita percaya. Dan tidak semua yang perlu kepada bukti-bukti empirical. Sebagai contoh Lin ya, kita ada bukti ke bahawasanya mak ayah kita tu memang betul mak ayah kita? Kita tak ada ya. Kita tak ada bukti bahawasanya mak ayah kita, kecuali kita pergi buat DNA test tu mungkin ada bukti. Tetapi hari ini kenapa kita terima mak ayah kita yang inilah mak kita, inilah yang melahirkan kita? Walhal pada masa dia melahirkan kita, kita tak tengok pun dia lahir kita tu kan. Kan kita tak nampak. Tetapi kerana orang di sekeliling kita kata inilah mak kau, inilah ayah kau, inilah datuk kita kata inilah mak kau, inilah ayah kau.
Jadi kita akan menerimanya begitu. Begitu juga ada orang dah sampai ke Mekah, ada orang tak sampai lagi, ada orang dah sampai ke London, New York, Tokyo semua sekali. Wujud ke tempat-tempat ini? Tidak wujud, ya. Tak wujud. Tapi dah ribuan, jutaan orang mengatakan tempat ini ada. So walaupun kita sendiri tidak sampai ke tempat itu, maka dari segi ilmu epistemologinya ialah kita hendaklah mempercayainya. Sebab mustahil manusia berkumpul untuk menipu kita, untuk membohongi kita bahawasanya Mekah tu ada, sebenarnya tak ada. Mustahil. Begitu jugalah kita balik kepada Isra' dan Mi'raj ini, di mana Isra' Mi'raj ini dia bukan kerana ramai orang kata bahawasanya Rasulullah SAW pergi Isra' dan Mi'raj, tidak. Tetapi ianya adalah daripada sumber yang tertinggi dalam Islam, iaitu Ar-Rasul SAW, kalam yang paling tinggi, yang khabar sadiq yang paling tinggi, yang diutuskan, ataupun wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak berkata apa-apa mengikut hawa nafsunya, melainkan apa yang dikeluar daripada mulut baginda SAW adalah wahyu belaka. Jadi apa yang ingin saya kongsikan secara ringkasnya, sekitar setengah jam yang kita berbicara pada malam ini, ialah beberapa perkara, Yalin. Pertama, persiapan diri kita untuk kita menghadap Allah SWT, seperti mana persiapan baginda Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jika baginda SAW itu dibelah dada, dikeluarkan kekotoran, bekas sayutan ke apa sahaja yang ditafsirkan oleh para ulama, wallahu alam, kita serah mana yang benar itu di sisi Allah SWT yang lebih mengetahui. Tapi yang penting bagi kita ialah kita mengambil iktibar daripada peristiwa ini, bahawasanya untuk kita menemui Allah SWT, untuk kita dicintai oleh Allah SWT, untuk kita taqarrub ila Allah, kita sendiri hendaklah membersihkan hati kita juga. Membersihkan hati kita, kita tidak mampu nak belah macam Jibril, tetapi secara majazi, metaforikalnya ialah kita membersihkan diri kita dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah SWT, dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah SWT, memperbanyakkan salat kepada Allah SWT, tahajudnya dengan amalan Quran dan sebagainya. Dengan begitu insya-Allah kita akan dapat membersihkan hati kita, dan insya-Allah kita akan sampai menemui Allah SWT dalam keadaan Allah redha. Ini yang disebut dalam Quran qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat anak pinak, saudara mara dan harta benda, melainkan mereka yang kembali kepada Allah dengan hati yang sihat sejahtera. Ini hati ini yang kita perlu bina dari sekarang dalam kehidupan kita yang berbaki beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, wallahu alam, untuk kita bersihkan hati kita. Yang kedua yang ingin saya kongsikan juga di sini ialah bagaimana peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah sebagai lambang untuk Allah SWT menzahirkan kekuasaannya. Allah SWT tidak perlu mengangkat, tidak perlu mengambil Rasulullah SAW, menggeraknya, menaikkannya ke langit, ke dunia, langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Kenapa Allah SWT lakukan itu semua? Kerana Allah SWT nak tunjuk kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, bahawasanya aku berkuasa. Kekuasaan aku itu tanpa had dan tanpa batasnya, yang tidak boleh dijangkau oleh akal fikiran kita. Aku amat berkuasa, dan kau lihat sendiri kerajaan aku, kau lihat sendiri kekuasaan aku, dan kau lihat sendiri kebesaran yang aku miliki. Kalau sekadar nak menggerakkan engkau daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian menaikkan engkau ke langit ke yang ketujuh, itu satu perkara yang mudah bagiku. Dan oleh itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dalam mengambil iktibar bahawasanya dengan segala kemudahan sains dan teknologi hari ini, kapal kita ada kapal angkasa dan sebagainya, pergi ke bulan, pergi ke angkasa lepas dan sebagainya, kita masih tidak mampu menandingi kekuasaan Allah SWT. Dengan kenderaan boraknya sahaja pun kita tidak mampu menandingi. Yang lajunya lebih laju sepatas cahaya. Dah sekelip mata dah sampai. Kalau kita lihat, kalau kita tengok kajian fakta sains, untuk keliling dunia ni 7 kali keliling 7 kali keliling dunia ni 1 saat. Kelajuan cahaya. Kalau cahaya mengelilingi dunia ni, dia mengelilingi bumi ni, dia boleh keliling dalam masa 7 kali pusingan. Lebih kurang 1 saat lebih. Bayangkan bagaimana kelajuan cahaya tu. Jadi kalau sekadar Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu adalah perkara yang enteng
bagi Allah SWT. Maha suci Allah. Sebab itu Allah SWT memulakan surah Isra dengan Subhanallazi asra bi'abdihi. Dia mempertaruhkan kesucian, kemuliaannya yang maha agung dan maha besar itu untuk menceritakan kepada kita satu peristiwa yang besar yang perlu kita imani dan perlu kita yakini. Dan yang ketiga, yang akhir sekali, ialah supaya kita memahami sumber ilmu. Hari ini kita kadang-kala kita disebabkan dengan pengaruh sains yang menagih kita supaya melihat kepada bukti-bukti empirical dan sebagainya, rational, empirical evidence dan seumpamanya, kita agak meletakkan Al-Quran dan hadis itu di kategori yang kedua dan ketiga dan seumpamanya. Apa sahaja yang disebut dalam Al-Quran, apa sahaja disebut oleh hadis yang tidak yang menyalahi akal fikiran kita, kita tolak ke tepi. Ini tak sesuai zaman sekarang, ini tak sesuai zaman moden, ini dan sebagainya. No, Al-Quran dan hadis akan sesuai sepanjang zaman, dan apa yang diceritakan oleh Al-Quran dan hadis adalah benar selama-lamanya, walaupun mungkin akal fikiran kita tidak mampu menanggapi kebenaran dan kebesaran Al-Quran itu sendiri. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apabila diutarakan kepada baginda Abu Bakar berhubung dengan Isra' dan Mi'raj Rasulullah SAW, Abu Bakar telah meletakkan satu prinsip yang asas, iaitu apa sahaja yang keluar daripada Rasulullah SAW itu pasti benar. Sekiranya aku percaya kepada wahyu yang datang daripada langit yang diceritakan oleh Muhammad, apa yang diceritakan oleh Muhammad itu juga aku percaya. Bukanlah sesuatu perkara yang susah bagi aku untuk percaya. Walhal Abu Bakar pada ketika itu, dia belum diceritakan sepenuhnya lagi bahawasanya Nabi Muhammad pergi ke langit. Baru diceritakan, diberitahu kepada dia, Muhammad mendakwa dia pergi ke Baitul Maqdis dari Masjidil Haram. Itu pun dia dah percaya. Pergi ke langit, dia kata aku, apa saja yang dia kata, kalau Muhammad yang kata, yang Al-Amin itu kata, aku percaya. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar IKIM FM yang saya hormati, inilah suatu bentuk pemikiran yang perlu kita terapkan dalam diri kita, meletakkan sumber ilmu yang sebenarnya, bahawasanya ilmu yang datang daripada Allah dan Rasulnya itu adalah sentiasa benar dan betul, walaupun ada ketikanya susah untuk akal kita menanggapinya. Wallahualam, mudah-mudahan ada manfaatnya perkongsian kita pada malam ini, dan kita mengharapkan pada minggu depan ustaz kita, tuan guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin akan dapat bersama kita pulang dari luar negara untuk sama-sama kita memanfaatkan ilmu beliau. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.